Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Yusman bin Yaakob selaku pensyarah kita dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya selaku pembentang pertama bernama Ahmed Faid bin Ali Muda, bernombor metrik 275938. Kumpulan kami akan membentangkan sistem pencukaian di negara Brunei Darussalam. Terlebih dahulu saya perkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama Nur Wahidah binti Abdullah, bernombor metrik 276425, Wan Fazid Dobi bin Wan Sadi, bernombor metrik 276242, dan Muhammad Aizat bin Jaafar, bernombor metrik 276415. Bahagian A, pengenalan. Negara yang kami pilih adalah negara Brunei Darussalam. Ekonomi negara Brunei hampir sepenuhnya bergantung kepada eksploitasi rizab petroleum dan gas aslinya yang besar. Walaupun hasil minyak dan gas telah membolehkan negara memberikan rakyatnya satu daripada pendapatan per kapita tertinggi di Asia, mereka juga telah menjadikan negara bergantung kepada satu komoditi yang tertakluk kepada turun naik pasaran. Di samping itu, Brunei mesti bergantung pada import untuk hampir semua barangan perkilangan dan kebanyakan makanannya. Brunei mempunyai indeks pembangunan manusia kedua tertinggi di kalangan negara-negara Asia Tenggara selepas Singapura dan diklasifikasikan sebagai negara maju. Pengeluaran minyak mentah dan gas asli menyumbang kira-kira 90% daripada KDNK-nya. Negara Brunei banyak bergantung kepada import seperti produk pertanian, produk makanan, ternakan dan lain-lain, kenderaan dan produk elektrik daripada negara lain. Brunei mengimport 60% makanannya. Daripada jumlah itu, sekitar 75% datang daripada negara ASEAN yang lain. Pemimpin negara Brunei bimbang peningkatan integrasi dalam ekonomi dunia akan menjejaskan perpaduan sosial dalaman dan oleh itu telah melaksanakan dasar pengasingan. Bagaimanapun, ia telah menjadi pemain yang lebih menonjol dengan berkhidmat sebagai pengerusi Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2000. Pemimpin Brunei merancang untuk meningkatkan tenaga buruh, mengurangkan pengangguran iaitu pada 6.9% pada tahun 2014, mengukuhkan sektor perbankan dan pelancongan dan secara amnya meluaskan asas ekonomi. Pelan pembangunan jangka masa panjang bertujuan untuk mempelbagaikan pertumbuhan. Secara ringkasnya, tiada cukai pendapatan peribadi dikenakan di Brunei. Selain itu, tiada cukai keselamatan sosial di negara Brunei. Walau bagaimanapun, semua rakyat mesti menyumbang 5% daripada gaji mereka kepada kumpulan wang simpanan yang diuruskan oleh kerajaan. Duty stamp dikenakan ke atas pelbagai dokumen di negara Brunei. Harta tanah di bawah penggunaan komersial adalah tertakluk kepada cukai harta. Definisi cukai. Cukai adalah asas kepada fungsi kerajaan dan ekonomi. Jika kita lihat dengan teliti isu cukai ini, kita akan menyedari bahawa kita sendiri yang akhirnya mendapat manfaat daripada cukai itu. Secara ringkasnya, kita tidak akan dapat mengelak cukai kerana ia penting untuk pengurusan negara yang cekap. Untuk menerima cukai tanpa rasa dendam, bagaimanapun, adalah perlu untuk memahami fungsi dan tujuan cukai dalam sesebuah negara. Kerajaan mesti mengutip cukai untuk memenuhi banyak peranan mereka. Dan salah satu daripada peranan ini adalah untuk membiayai pembinaan kemudahan pendidikan seperti sekolah. Di samping itu, kerajaan menyediakan pembiayaan untuk infrastruktur penting seperti pembinaan lebuh raya yang menghubungkan masyarakat luar bandar ke pusat bandar bagi memudahkan urusan perdagangan. Peranan kerajaan dalam memudahkan aktiviti ekonomi termasuk pembinaan kemudahan awam seperti pasar.
Dengan mengenakan cukai ke atas barang asing, perniagaan tempatan akan mendapat keuntungan. Dua jenis cukai yang paling kerap ialah cukai langsung yang termasuk perkara seperti cukai pendapatan, cukai syarikat dan cukai keuntungan modal, dan cukai tidak langsung termasuk perkara seperti cukai nilai tambah, cukai excise dan pelbagai cukai penggunaan dan pengeluaran. Yang ketiga, tujuan cukai. Membayar cukai korporat mungkin lebih bermanfaat bagi pemilik perniagaan daripada membayar cukai pendapatan individu tambahan. Insurans perubatan untuk pekerja dan keluarga mereka serta faedah sampingan lain seperti persaraan dan amanah tertunda cukai boleh ditolak pada pulangan cukai korporat. Lebih mudah bagi syarikat untuk menghapuskan kerugian juga. Jumlah kerugian boleh ditolak oleh syarikat, tetapi pemilik tunggal mesti menunjukkan mereka berniaga untuk menjana wang. Ada sekali, pendapatan yang dibuat oleh syarikat boleh ditinggalkan dalam syarikat, menjadikannya layak untuk merancang cukai dan kelebihan cukai masa depan yang berpotensi. Seterusnya, klasifikasi cukai. Kadar cukai pendapatan korporat CIT ialah 18.5% dan semua syarikat berhad, sama ada mereka berdaftar di Brunei atau di luar negara atau berdaftar sebagai cawangan asing di Brunei, tertakluk kepada cukai tempatan ke atas pendapatan yang diperolehi daripada negara Brunei Darussalam. Syarikat dikenakan kadar 18.5% pada ambang berikut. Yang pertama, 25% daripada BND 100,000 pertama dalam pendapatan boleh taksiran dikenakan pada kadar 18.5%, dan yang kedua, 50% daripada BND 150,000 seterusnya dalam pendapatan boleh taksiran dikenakan pada kadar 18.5%. Tiada cukai nilai tambah VAT di negara Brunei. Bagi syarikat permastautin di Brunei, tiada cukai pegangan ke atas dividen, faedah, royalti dan yuran untuk perkhidmatan teknikal. Syarikat bukan permastautin bagaimanapun perlu membayar kadar antara 20.5 hingga 10%. Sekian saja daripada saya, Ahmed Faik bin Al-Muda. Saya teruskan kepada pembentang yang kedua. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ahmad Faik dan Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Wan Fazli Dobi bin Wan Sadi, bernombor metrik 276242. Seterusnya, klasifikasi cukai. Kadar cukai pendapatan korporat CIT ialah 18.5% dan semua syarikat berhad, sama ada mereka berdaftar di Brunei atau di luar negara atau berdaftar sebagai cawangan asing di Brunei, tertakluk kepada cukai tempatan ke atas pendapatan yang diperolehi dari Brunei. Syarikat dikenakan kadar 18.5% pada ambang berikut. Yang pertama, 25% daripada BNB 100,000 pertama dalam pendapatan boleh taksiran dikenakan pada kadar 18.5%, dan yang kedua, 50% daripada BND 150,000 seterusnya dalam pendapatan boleh taksiran dikenakan pada kadar 18.5%. Tiada cukai nilai tambah iaitu VAT di Brunei. Bagi syarikat permastautin di Brunei, tiada cukai pegangan ke atas dividen, faedah, royalti dan yuran untuk perkhidmatan teknikal. Syarikat bukan permastautin bagaimanapun perlu membayar kadar antara 2.5 hingga 10%. Dan kita lihat pada kadar cukai. Kadar cukai korporat di Brunei ialah 22%. Namun, pada tahun 2010, kadar cukai korporat di Brunei adalah 23.5%. Manakala pada tahun 2011, kadar cukai korporat ialah 22%. Di sini kita lihat dalam jadual iaitu kadar untuk syarikat permastautin dan bukan permastautin di Brunei, di mana kita lihat pada sifat pendapatan dan kadar cukainya. Kita lihat pada dividen
dividen 0% pada pemostatin dan 0% kepada bukan pemostatin. Manakala interest juga 0% kepada pemostatin dan 2.5% kepada bukan pemostatin. Manakala royalty juga 0% kepada pemostatin dan 10% kepada bukan pemostatin. Jadi di sini kita lihat bayaran untuk perkhidmatan teknikal juga 0% kepada pemostatin dan 10% kepada bukan pemostatin. Prinsip cukai. Sebuah syarikat sama ada diperbadankan di dalam atau di luar negara dianggap bermostatin di negara Brunei Darussalam untuk tujuan cukai jika kawalan dan pengurusan perniagaannya dilaksanakan di negara Brunei Darussalam. Kawalan dan pengurusan sebuah syarikat adalah terletak hak pada pengarahnya dan sebuah syarikat biasanya dianggap sebagai pemostatin di negara Brunei jika antara lain mesyuarat pengarah diadakan di negara Brunei Darussalam. Syarikat pemostatin dikenakan cukai ke atas pendapatannya yang tertakluk dalam diperolehi daripada atau diterima di Brunei. Manakala syarikat bukan pemostatin dikenakan cukai semata-mata ke atas pendapatan yang mempunyai sumber di Brunei Darussalam atau atas keuntungan daripada perniagaan di Brunei dikendalikan melalui cawangan atau pertubuhan tetap. Mulai tahun penilaian 2012, sistem penilaian adalah penilaian kendiri. Semua pemfailan perlu dilakukan secara dalam talian di bawah sistem yang diperkenalkan oleh bahagian hasil Kementerian Kewangan yang dikenali sebagai Sistem Pentadbiran Cukai dan Perkhidmatan Hasil, iaitu STAR. STAR telah diperkenalkan pada tahun 2012. Dividen tidak tertakluk kepada cukai pegangan di negara Brunei Darussalam. Royalti yang dibayar kepada bukan pemostatin tertakluk kepada cukai pegangan pada kadar 10%. Ini mungkin dikurangkan di bawah perjanjian cukai. Bayaran faedah yang dibuat kepada bukan pemostatin tertakluk kepada cukai pegangan pada kadar 15%. Ini boleh dikurangkan di bawah perjanjian cukai. Kadar cukai pegangan lain ke atas pembayaran kepada bukan pemostatin termasuk bantuan teknikal dan pembayaran perkhidmatan 20%, yuran pengurusan 20%, sewa harta alih 10% dan imbuhan pengarah 20%. Kesimpulannya, integriti dan pertumbuhan masyarakat dilindungi oleh sistem cukai. Setiap negara mempunyai rangka kerja tersendiri untuk percukaian dan untuk menentukan faktor yang diperlukan untuk pengenaan cukai dan pembayaran. Melalui entiti perbankan kewangan khusus, sistem cukai menyelaraskan semua undang-undang cukai yang berkaitan. Jumlah kutipan cukai, proses cukai dan semua kaedah, teknik dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan cukai. Undang-undang cukai ialah badan perundangan yang menetapkan peraturan untuk pentadbiran cukai dan hak dan tanggungjawab pembayar cukai dan agensi percukaian. Negara Brunei Darussalam mempunyai sistem cukai yang tersusun dengan baik dan rumit. Kestabilan adalah kualiti utamanya. Rangka kerja fiskal yang melindungi dan membantu memulihkan ekonomi Brunei adalah pemenang yang jelas dalam analisis krisis ekonomi global. Memulakan perniagaan di Brunei sama ada sebagai pemostatin atau bukan pemostatin memerlukan pematuhan kepada peraturan cukai korporat negara. Pemilik perniagaan di Brunei adalah wajar untuk membiasakan diri dengan pelbagai kewajipan cukai yang dihadapi oleh syarikat mereka untuk menyediakan diri mereka dari segi kewangan. Sekian saja daripada saya dan seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan kumpulan saya iaitu Puan Nur Wahidah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih saudara Wan Pausrit Dobi bin Wan Sadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah yang saya hormati iaitu Dr. Yusman bin Yaakob dan rakan-rakan seperjuangan semua. Saya Nur Wahidah binti Abdullah, nombor matrik 276425. Saya akan menerangkan tentang implikasi cukai dan implikasi positif.
Implikasi cukai. Kutipan cukai mendedahkan fungsi monetari, ekonomi, politik dan sosial yang berbeza-beza mengikut tahap pembangunan ekonomi. Belanjawan negara dan perbelanjaan awam berdasarkan sumber kewangan yang diperolehi melalui levy. Perkadaran KDNK yang diagihkan kepada penduduk asli dan sah mencerminkan fungsi sosial percukaian. Syarikat dikehendaki membayar cukai bukan sahaja ke atas keuntungannya tetapi juga ke atas outputnya, pekerja, aset dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, terdapat beberapa faktor implikasi positif seperti: pertama, membantu meningkatkan pendapatan kerajaan. Untuk memenuhi kewajipan kewangan, kerajaan mengenakan cukai ke atas rakyat dan syarikat seperti melonggarkan sekatan, menjalankan perniagaan, menyediakan dan membiaya projek kerja awam dan keperluan rakyatnya seperti kesihatan awam, penyelidikan perubatan dan keselamatan sosial. Kedua, memberi manfaat kepada pemilik perniagaan. Syarikat boleh menolak keseluruhan jumlah kerugian manakala pemilik tunggal mesti memberikan bukti untuk memperoleh keuntungan sebelum kerugian boleh ditolak. Penyerta cukai korporat memotong insurans perubatan untuk keluarga serta faedah sampingan termasuk pelan persaraan dan amanah tertunda cukai. Ketiga, meningkatkan standard instruksional. Kerajaan harus mengembangkan sumber daya manusianya. Pelaburan dalam pendidikan dapat menghasilkan pengembalian yang cepat dalam hal pendapatan cukai. Sistem sekolah awam menerima pembiayaan sumber daya dan pengurusan adalah hasil sumbangan kewangan dari rakyat jelata dan pemerintah. Keempat, perluasan perniagaan. Cukai menyumbang kepada peningkatan taraf hidup sesebuah negara. Oleh itu, adalah penting untuk rakyat berusaha untuk membayar cukai mereka dan menyedari bahawa berbuat demikian adalah lebih baik daripada sekadar merampas wang di pihak kerajaan. Kelima, situasi menang-menang. Hasil cukai merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan upah dan taraf hidup. Penerimaan cukai tidak hanya digunakan untuk membiaya program sosial tetapi juga keselamatan, penyelidikan ilmiah, pemeliharaan lingkungan alam, pengembalian fasiliti awam, jaringan transit, pasar perumahan dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan tugasan selanjutnya kepada saudara Muhammad Aizat bin Jaafar untuk pembentangan seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan terlebih dahulu kepada pensyarah kita iaitu Dr. Yusman bin Yaakob, subjek GMGF 2033 Dasar dan Analisis Fiskal, serta rakan-rakan UUM sekalian. Okey, terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Aizat bin Jaafar. Nombor matrik 276415 berpusat di kampus UMC Busa Rawak. Okey, terima kasih kepada ahli kumpulan saya yang sebelum ini yang telah membuat pembentangan bahagian mereka masing-masing. Okey, saya perkenalkan tajuk kumpulan kami iaitu Sistem Cukai Negara Brunei Darussalam. Okey, saya terus ke bahagian saya iaitu implikasi negatif. Pertama, implikasi negatif itu merujuk pada kemerosotan kepada syarikat. Okey, walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan bahawa syarikat mendapat keuntungan daripada infrastruktur negara dan terdapat alasan yang adil, praktikal dan politik mengapa sebuah syarikat mesti membayar cukai. Cukai adalah beban yang boleh melembabkan pelaburan dan aktiviti ekonomi. Dan ia bukan sekadar perbelanjaan lain yang perlu diminimumkan. Oleh itu, kerajaan mesti mempertimbangkan kedua-duanya semasa mewujudkan sistem cukai yang menggalakkan pelaburan dan jumlah cukai yang perlu dibayar oleh syarikat. Terdapat cukai lain juga yang perlu dibayar oleh syarikat. Menurut penyelidikan mengenai jumlah cukai yang dibayar, beberapa syarikat terkemuka di Brunei membayar cukai sebagai tambahan kepada cukai pendapatan. Adalah penting untuk memahami sebab kadar cukai korporat yang lebih rendah merangsang pertumbuhan dalam stok modal, gaji
pekerjaan dan metrik umum ekonomi yang lain. Apabila membuat keputusan sama ada untuk melabur dalam jentera baharu atau barangan modal lain, perniagaan mengambil kira semua perbelanjaan yang berkaitan termasuk cukai dan membandingkannya dengan jagaan pulangan pelaburan, iaitu keuntungan. Apabila cukai dinaikkan, kos modal meningkat dan lebih sedikit sumber tersedia untuk pelaburan, menurut Entin 2015. Akibatnya, kadar cukai perbadanan yang lebih tinggi mengurangkan pelaburan dan output dalam jangka panjang, menurut Cole 2016. Sebaliknya, peningkatan dalam stok modal adalah hasil daripada penurunan cukai syarikat yang menggalakkan pelaburan. Selanjutnya, implikasi negatif yang kedua ialah mengancam untuk memperlahankan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kecenderungan orang ramai untuk melakukan masa tambahan di tempat kerja dan menggunakan modal yang lebih besar dalam bentuk alatan, kenderaan dan bangunan adalah teras kepada prospek ekonomi neoklasik, menurut Hodge 2015. Kadar cukai perbadanan adalah faktor utama dalam menentukan berapa banyak dan di mana individu bersedia untuk melabur dalam modal baru. Cukai syarikat adalah yang paling tidak produktif kepada pengembangan ekonomi menurut data yang tersedia. Akibatnya, modal sensitif terhadap perubahan dalam dasar cukai dan penurunan dalam kadar cukai korporat mengurangkan beberapa kerosakan ekonomi yang sebaliknya akan dilakukan oleh perubahan sedemikian. Implikasi negatif yang ketiga iaitu keadaan ekonomi deflasi. Pengubal undang-undang harus mengambil kira kos dan kelebihan menaikkan kadar cukai perbadanan untuk menjadikannya lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa. Menyelaraskan kadar cukai korporat dengan kadar saingan tidak menggalakkan syarikat daripada menukar pendapatan kepada bidang kuasa cukai rendah dan menggalakkan pelaburan. Menaikkan kadar cukai korporat akan mempunyai kesan ekonomi yang teruk kerana ia akan membatalkan pemotongan cukai dan komponen pertumbuhan yang paling penting atau pekerjaan. Secara kesimpulannya, adalah jelas bahawa cukai mempunyai pelbagai implikasi, terutamanya kepada kerajaan dan masyarakat secara amnya. Terdapat banyak cara di mana cukai korporat boleh memberi kesan positif kepada masyarakat, termasuk meningkatkan hasil untuk kerajaan, mengukuhkan peluang pendidikan, mengukuhkan asas ekonomi negara melalui pelaburan dalam perkara seperti pengangkutan dan infrastruktur lain, serta melindungi dan meningkatkan kualiti kehidupan untuk semua rakyat melalui langkah-langkah seperti peningkatan keselamatan awam dan peningkatan pembiayaan untuk siasatan saintifik dan perlindungan alam sekitar. Sebahagian daripada dana yang dikumpul diperuntukkan untuk program sosial yang membantu orang memerlukan seperti pension, insurans, pengangguran dan penjagaan kanak-kanak. Cukai korporat adalah beban kepada syarikat dan mempunyai beberapa akibat yang tidak baik. Ia adalah halangan yang boleh melambatkan ekonomi dan tidak menggalakkan pelaburan. Modal sangat mudah alih menjadikan cukai ini ancaman kepada pertumbuhan ekonomi negara. Untuk langkah yang baik, cukai ini juga boleh membawa kejatuhan ekonomi. Ia akan membatalkan peruntukan pertumbuhan yang paling penting dalam Akta Pemotongan Cukai dan Pekerjaan. Okey, sekian saja perbentangan daripada kumpulan kami, iaitu sistem cukai negara Brunei Darussalam.